saudara kini masih belum tidur ataupun menikmati angin malam yang berhembus, atau juga saudara berada dalam keadaan resah menanti sesuatu ataupun merindui sesuatu yang jauh, atau mungkin juga saudara berada dalam keadaan kecewa karena gagal di dalam SRP tempoh hari. Anggaplah itu satu dugaan. Karena orang yang bodoh pun boleh percaya di dalam hidup tidak semestinya dengan pas SRP kita akan bahagia. Dan pada malam ini saudara, kita akan mengikuti siaran pujaan sirap yang boleh anda ikuti dari kilometer 1428 kHz, 5627 kHz, 462 kHz, 628 kHz, 128 kHz, dan 58 MHz 12 volt. Siaran kita akan berterusan daripada pukul 9 malam hingga 9 pagi esok, dan juga 9 pada pagi lusanya. Dan kita akan meneruskan rancangan ini selagi DJ anda tidak pingsan ataupun meninggal karena keletihan. Radio anda pujaan sirap, rangkaian Radio 9 Malaysia menghidangkan kepada anda siaran-siaran dari pada malam ini. Berikut ini disampaikan susunan rancangan bermula daripada pukul 9 hingga pukul 9 2 hari akan datang. Pada pukul 9 malam, rancangan Mari Bersenam bersama juru senam kita, Encik Den Bramboi. Pada pukul 8.30, instrumental, lagu-lagu permintaan, rangkaian pasukan keselamatan, di mana kita akan menyampaikan lagu-lagu permintaan untuk Angkatan Tentera dan pasukan keselamatan kita. Pada pukul 10 malam, berita, laporan saham, dan rancangan Mari Menyanyi. Saya pun tidak tahu bagaimana rancangan Mari Menyanyi boleh berada di dalam rancangan laporan saham ini. Mungkin satu kesilapan. Dan pada pukul 8 malam, 8.30 malam maksud saya, rancangan iklan akan ke udara. Pada pukul 11.35, pujaan sirap, di mana kita akan memutarkan lagu-lagu pujaan sirap masa kini, di mana 9 lagu-lagu internasional akan diputarkan. Pada pukul 1 pagi, rancangan berbalas pantun merakamkan pantun yang kami rakamkan di Felda Ulu Tronoh, Pahang. Dan saya tersilap membaca susunan rancangan ini kerana pada pukul 9.30 sebenarnya rancangan Bandaraya dan anda akan ke udara. Pada pukul 1.30 pagi, berita akan disampaikan dalam 5 bahasa. Pada pukul 2 pagi, halaman pertanian, di mana saudara-saudara petani diharapkan akan dapat menunggu rancangan kita yang mengutarakan berita-berita terkini berkenaan pertanian dan juga bola sepak. Pada pukul 3.30 malam, jika saudara masih belum tidur, ikutilah rancangan memori yang akan keudara memaparkan surat-surat yang dikirimkan oleh peminat Radio 9 ini. Pada pukul 4 pagi, rancangan Tahukah Anda? Pada pukul 4.15 pagi ataupun 4.20 pagi, terpulang kepada tutup panjangnya rancangan Tahukah Anda, rancangan memori akan ke udara. Sebenarnya saya sudah baca menulis saya disilap, maafkan saya. Sebenarnya kata-kata penutup dari DJ dan Joya Mutiara kata yang akan memaparkan kata-kata hikmat dan pengertiannya. Pada pukul 9 pagi, lagu penutup akan ke udara dengan lagu-lagu yang akan menutup segala yang terbuka, sama ada rancangan ataupun siaran-siaran yang terbuka. Begitulah saudara, seberingkasnya rancangan yang akan kudara dari pukul 9 malam hingga 9 pagi esok yang akan disiarkan oleh Radio Pujaan 9. Selamat mendengar.
sekarang sudah baru lepas makan malam dan ini merupakan satu masa yang cukup menarik untuk saudara melakukan senaman-senaman. Saya Dan Bramboy akan menemani anda dalam rancangan Mari Bersenam. Dan pada malam ini kita akan menunjukkan saudara bagaimana cara-cara untuk melonggarkan otot-otot tangan, kepala, tengkuk, lutut dan segala sendi-sendi yang ada pada badan kita. Pull off, yeah! Ya saudara, jika saudara sudah pun memakai tracksuit dan memakai singlet ataupun sebarang seluar yang saudara ada, sekarang kita menghadap ke dinding dengan jarak setengah kaki. Untuk melegakan otot-otot kepala, ya, kita akan membuat sedikit warm up dengan kiraan 8 hingga 13. Ya, 8 hingga 13. Sekarang mula hantukkan kepala anda ke dinding. Mengikut retak lagu, ya, mengikut retak lagu. Ya, kuat lagi. Kuat lagi. Ketika sebutan 10 hantukkan sekuat hati. Berpeluh ya saudara, peluh akan meleleh bersama-sama darah di kepala kita. Itu jika sudah darah, itu menandakan kita akan melakukan tubuh badan yang sehat. Ya saudara. Seterusnya untuk melegakan otot-otot pinggang pula. Ya, hulurkan kepala anda di tingkap sekarang. Sama ada kaki anda berada di luar tingkap ataupun di dalam rumah, kepala anda di luar tingkap. Ataupun letakkan badan anda di alang tingkap. Ya. Sekarang tarik daun tingkap sehingga mengenai pinggang anda. Pastikan mengenai buah pinggang ya untuk menambahkan otot-otot pinggang. Okey. Sedia? Mula. 1. Adik. 2. Adik. 3. Adik. Ya, saudara. Saya pun sedang melakukannya sekarang di tingkap radio saya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey, teruskan saudara. Walaupun saya tidak mengira, saudara kira sendiri. Dengan kiraan 4, pastikan terkena pada buah pinggang. Jangan tersilap. Okey. Bagaimana rasanya saudara? Mungkin saudara terasa seperti senang-senang sedikit, itu biasa ya. Pastikan pinggang anda tengok. Kalau lebam itu merupakan satu kejayaan. Satu kejayaan saudara. Dan seterusnya kita akan melegakan otot-otot lutut pula. Cuba cari bucu meja ataupun bucu kerusi. Ya, pastikan kepala lutut anda bersetentangan dengan bucu kerusi dan meja itu. Sekarang hantukkan kepala lutut anda ke bucu kerusi. Okey, kira 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teruskan. Kita akan buat berulang-ulang kali sehingga 1028 kali. Sebab memenangkan muzik sudah pun habis, kita akan tukar kepada senaman yang lebih lembut. Ya saudara, senaman ini dinamakan senaman Kalijoko. Senaman ini dicipta oleh seorang guru pertapaan yang berada di Kalimantan Utara. Pada mula-mulanya penemuan senaman ini, mereka selalu menggunakan lereng bukit dan menggolekkan badan ke bawah. Tetapi jika saudara berada dalam bilik, cukuplah kalau boleh menggolekkan badan daripada atas katil sehingga ke atas lantai. Ya, mulakan sekarang. Pastikan anda jatuh terlentang di atas lantai untuk mendapatkan kesan yang lebih mujarab. Ya, golek, jatuh, naik balik, golek, jatuh, okay, naik semula, golek, jatuh, ya, golek lagi, jatuh, golek, jatuh. Ya, jika saudara tidak dapat merasakan sebarang apa-apa perbezaan, saudara boleh naik ke tingkat 2. Kalau ada katil 2 tingkat, naik ke tingkat 2 ya. Dan pastikan anda menggolek seperti tadi dan jatuh di atas lantai. Ya, sekarang mulakan. Golek, jatuh, naik balik, golek, jatuh. Ya, di samping itu saya ingin beritahu jika masih tidak terasa apa-apa, saudara bolehlah meletakkan tin di bawah, ya, di atas lantai. Sama ada tin minyak ataupun tin biskut. Ya, saudara golekkan badan dan jatuh di atas tin biskut.
Dan ini bagus untuk paru-paru dan tali perut anda. Ya, sekarang golek, jatuh, tegakkan bis. Ya, pastikan tegakkan semula tin. Sebab kalau kita tak tegakkan nanti kita tidak akan mendapat kesan yang sewajarnya ya. Okey, tegakkan tin, naik semula, golek, jatuh semula ke tin, tegakkan tin balik. Kalau saudara tidak mahu tin itu tercampak jauh, bolehlah digantikan dengan peti TV pun boleh diletakkan di bawah. Kalau yang besar sedikit, peti sejuk. Ataupun kalau boleh, saudara boleh letakkan basikal di tepi ya, supaya jatuhnya lebih kuat lagi. Muzik pun sudah habis, kita tunggu muzik untuk mula menggolekkan diri ya, saudara. Saudara boleh panjat katil sekarang, tingkat 2 ya, pastikan tingkat 2. Ya. Kita dengar muzik dulu, menghayati lagu dulu sebelum kita menggolekkan diri untuk melancarkan perjalanan darah. Apabila dengar bunyi bass yang kedua, bolehlah mula menggolekkan badan ya. Ya, golek sekarang, golek. Ya, jatuh, tegakkan basikal. Kalau taruh basikal, tegakkan basikal. Kalau petai, tegakkan petai ISO. Naik semula ke tingkat 2. Golek lagi. Jatuh. Ya, bagaimana rasanya? Mungkin saudara rasa lega ya di tulang rusuk dan di buah pinggang. Senaman ini bolehlah dibuat sebulan sekali. Ataupun kalau saudara rajin, bolehlah dibuat tiap-tiap hari ya. Seterusnya kita akan tunjukkan pula bagaimana kita akan menjaga tali perut kita dengan senaman yang diberi nama Ajang Sakti. Ya, senaman ini amat mudah. Saudara cuma perlu tegakkan kepala di atas lantai, ya, dan naikkan kaki ke atas. Boleh? Sekarang pusing. Pusing laju-laju, pergi laju-laju. Dengan kaki masih berada di atas, di udara ya. Kepala di atas lantai, pusing laju-laju. Dengan ini tali perut anda akan bergoncang dan membetulkan kedudukannya. Okey, pusing. Okey, cukup. Bila terasa pening, bolehlah berhenti. Ya, sekian saja rancangan senaman kita pada malam ini. Dan semoga saudara akan memperolehi tubuh badan yang sihat. Ingatlah, otak yang sihat akan lahir daripada tubuh yang sihat. Terima kasih. Pukul 10 malam. Inilah berita dari Radio 9 Bifil. Mula-mula berita penting. Amerika Utara berjanji mahu membeli 8 buah meriam daripada Malaysia, tetapi tidak jadi. Pasukan Negeri Sembilan telah berjaya memenangi acara belajaring di Padang Darah Paroi petang semalam. Berita seterusnya. Sepenuhnya. Mana satu dah. Amerika Syarikat telah berjaya membeli 8 buah meriam daripada Malaysia yang akan digunakan untuk perhiasan di muzium di Amerika. Pada mulanya, tentera-tentera tidak mahu membeli meriam itu kerana tidak tahu macam mana mahu menggunakannya. Tetapi menurut pegawai muzium di sana, mereka boleh menggunakan meriam itu untuk ambil gambar. 24 April, satu kejadian ngeri telah berlaku di sebelah hulu Kedah, bahagian hulu dekat kedai basikal sana. Satu insiden telah berlaku di mana sebuah basikal telah melanggar sebuah lori yang berhenti. Plat lori itu patah. Basikal itu pula dilaporkan dalam keadaan teruk, di mana lampunya pecah dan bertebaran di atas jalan.
bertabur-taburan seperti pasir di tepi laut. Pemandu basikal itu pula dilaporkan cedera parah, di mana 2 helai tali perutnya putus dan buah pinggangnya telah hilang. Menurut hospital yang dihantar pada malam itu selepas kejadian tersebut, macam mana ni ditulis ni? Nanti saya baca balik semula. Menurut hospital di mana rawatan pesakit luar dijalankan, mana pula kertas? Hilang. Ni dia. Banyak sangatlah potong ni. Dia tulis ni tak betul ni berita ni. Menurut hospital, pemandu basikal itu berada di dalam keadaan tenat, di mana sebelah daripada buah pinggangnya telah hilang. Pihak hospital telah pun mengadakan bedah siasat dan mencabut 8 batang ke depannya untuk menjamin kesihatan. Dan ada satu berita baru dihantarkan kepada saya. Berita ini dikirimkan oleh siapa nama dia tak ada di sini, TCB Field. 3 orang pemuda dijumpai mati terduduk di sebuah kawasan perkuburan pagi semalam. Mereka terkejut. Apa ni tulis ni tak nampak lah. Sekian sajalah berita pada malam ini. Sebab saya tak boleh nak baca lah, tak nampak lah, lampu tak ada. Assalamualaikum. Ya, saudara, apa kabar saudara? Sekarang mungkin saudara sekarang ini sedang berehat selepas makan hari pada pukul 9 malam ini. Dan di sini saya ingin menyampaikan lagu-lagu permintaan yang dikirimkan oleh penduduk dari seluruh Malaysia. Lagu ini ditujukan kepada pasukan keselamatan kita yang sedang berjuang di sempadan sana ataupun berjuang di barek-barek masing-masing. Ya saudara, untuk lagu permintaan yang pertama ini kiriman daripada Syarifah Nurgaya Abdul Wahid di sini. Wahid ke Wahub saya pun tak terang sangat. Tulisan dia tidak terlalu terang sebenarnya maksud saya. Dan lagu ini ditujukan kepada Lance Corporal 348-276-524-263-68977 yang berada di Kem Pulapul Ulu Kelang ada Kem Pulapul ke saya pun tidak pasti ada Pulapul ya di sini dengan ucapan jika ingin menembak musuh itu pastikan peluru itu diisi dengan pistol. Pistol diisi dengan peluru, silap saya ya. Dan itu satu pesanan yang baik ya. Dan menurut Nurgaya lagi sekiranya Nurgaya ke nama dia tadi ni. Saya pun tak perasan kad ni bercampur-campur lah. Saya bacakan yang lain lah yang tadi tak kira dia campur. Sebab terlampau banyak kad dikirimkan di meja kami. Kad ini kiriman daripada Sarif Aminuddin Baki Abdul Wahid. Panjang nama ini. Abdul Wahid Kulub Asfarinas nama dia. Ini nama samaran dia Nas saja katanya. Berasal daripada Shah Alam. Dan lagu ini ditujukan kepada Sarjan Elfi Sarjan Elfi yang bertugas di Syarikat Perkapalan Malaysia di Ulu Kelang. Dan dia dengan ucapan jika mendayung kapal pastikan ombak di sana bersama ombak burung di situ di laut. Ini sungguh dalam makna falsafah ini. Mungkin ia menasihatkan Elfi supaya berhati-hati ketika memandu kapal. Ya saudara, lagu yang diminta adalah sebuah lagu yang bertajuk Apa-apa Pun Boleh katanya. Dan kita akan putarkan sebuah lagu. Ya, sebuah lagu daripada Ajen. Kawan saya ni, Ajen ni. Saya kenal dia. Rumah saya dekat dengan rumah saya. Dulu masa kenduri dekat rumah dia, saya selalu jumpa dia. Mak saya pun kenal dia. Ajen ni, saya kenal. Mak saya kenal, bapak saya, saudara semua kenal lah dia. Sama sekolah dulu, masa darjah 3 di sekolah di negeri sekolah. Ya, kita dengarkan lagunya. All
Ya saudara, itulah dari sebuah lagu daripada kumpulan Black Roll, daripada kumpulan Ajen sebenarnya, daripada Ajen. Mungkin lagu itu bertajuk Wo 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 ataupun Ku Sendiri ataupun Kelam Bulan Terang. Saya pun tidak tahu mana-mana pun boleh saudara. Dan kita akan sampaikan pula ucapan untuk cut yang kedua. Ya, untuk lagu permintaan yang kedua untuk rangkaian pasukan keselamatan ini. Cut yang kedua datangnya daripada Muhammad Nas Elfi. Oh, nama ni lebih kurang macam nama yang mula-mula tadi ya. Muhammad Nas Elfi yang kini berada di Teriang Ulu, Kedah. Oh, jauh sekali mengatakan kerap. Mungkin dia terpaksa berjalan kaki 18 batu untuk ke pejabat pos ya, semata-mata untuk mengirimkan permintaan ini. Kad ini ditujukan kepada Kapten Yazid Abdul Rahman Al-Falhin namanya. Ya, Yazid Abdul Rahman Al-Falhin, Kapten bola sepak yang kini bermain untuk pasukan Ladang Gadis, Istik Ladang Gadis Serban. Lagu ini ditujukan kepada Yazid dengan ucapan semoga kita akan sentiasa bersama menaiki ke tepi ke utara jika menyampaikan ke waktu malam dan dingin. Oh, banyaknya malam ini yang menyampaikan falsafah yang terlalu sukar untuk difahami, saudara. Dan inilah dia, kita putarkan sebuah lagu daripada Ajen juga lagi. Ya, malam ini semuanya Ajen saja yang berada dalam studio saya. Sebuah lagu yang saya akan beritahu tajuknya kemudian.
saudara, itulah dia sebuah lagu dari Ajen yang bertajuk Menyepak Itik. Mari menyepak itik ya saudara. Dan untuk meneruskan rancangan ini terlalu banyak kad-kad permintaan di atas meja ini nampaknya, tetapi saya rasa malas pula untuk membacakan perkara yang terlampau banyak ya saudara. Mungkin kita akan sambung pada besok. Saudara, mungkin saudara masih lagi berada di sisi radio ketika ini. Dan dalam rancangan memori pada kali ini kita sampaikan satu surat kiriman daripada pendengar kita yang mengirimkan memori-memori indah untuk pendengaran saudara di mana jua berada. Untuk permintaan yang pertama, saya bacakan sebuah memori kiriman daripada Syarifah Zarina Ainul Baiti Al-Fastun namanya. Berasal daripada Kuala Langat, Kuala Lumpur. Sebuah memori yang ditulis ketika dia masih lagi bersekolah katanya. Dan mungkin ini sebuah pengalaman sedih ya, ketika Syarifah bersama kekasihnya. Kita dengarkan memorinya yang bertajuk Durian. Sungguh pun dekat terang pada malam ini, aku sebenarnya berada di dalam kegelapan. Bintang, sungguh pun kau berada dalam keadaan terang seperti ini. Aku berada di dalam kegelapan. Lampu, walaupun kau berada dalam keterangan ketika ini, aku masih tidak menerima apa-apa keterangan. Begitulah lumrahnya hidup. Aku masih teringat ketika kita bersama-sama melangkahkan kaki di kebun Pak Ali, ingin mencuri durian. Ketika itu, kau bersama A, B, C, D, E, dan F terhendap-hendap di belakangku. Walaupun aku pada mulanya tidak membenarkan kau ikut bersama-sama. Zack, kalau kau fikir aku berlaku kejam kepadamu, kau sebenarnya silap, Zack. Kerana ketika itu bukan aku yang merancang sebenarnya untuk membawa lari durian yang kita jumpa itu. Sebenarnya semua itu adalah antara STUVW dan X. Aku tidak tahu sama sekali, Zack. Tidak sama sekali. Dan aku masih ingat ketika kau mengejarku sehingga ke simpang 4. Aku terpaksa menaiki bas untuk lari dengan membawa durian yang kau inginkan. Sehingga kini aku tidak pulang ke kampung lagi, Zack. Kerana aku malu kepada orang kampung yang telah mengetahui aku mencuri durian Pak Ali. Semoga kau mendapat pengajaran, Zack, bahawa durian itu bukanlah milik kita bersama. Ya saudara, itulah dia sebuah kenangan indah yang dikirimkan oleh saudari Syarifah, yang menceritakan tentang sebuah durian yang membuatkan dia terlempar jauh di tengah kota. Waktu sekarang tepat pukul 12.48 malam. Rancangan Bandaraya dan Anda mengutarakan masalah-masalah yang dihadapi oleh warga kota. Bersama-sama saya adalah seorang pegawai daripada Jabatan Persampahan Bandaraya
yang akan menyelesaikan dan menjawab soalan-soalan ataupun kemusykilan dari pendengar-pendengar. Bersama saya ialah Cik Roslan ya. Apa khabar Cik Roslan? Kabar baik. Ini Cik Roslan datang naik apa tadi ni? Saya naik bas tadi. Daripada pejabat saya naik bas sampai ke Baseng Kelang. Lepas tu saya naik taksi. Oh, naik taksi ya, sampai ke apa ni lah, ke studio kami. Sampai ke pasar. Sampai ke pasar. Jadi sampai ke studio tadi naik apa tadi Cik Roslan? Saya jalan kaki tadi. Ada beli ikan sikit. Ada letak dekat luar sana. Oh, okey. Jadi bolehlah kita mulakan menerima panggilan-panggilan ya, Cik Roslan. Ya, silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana tu? Hello, saya Encik Syahri. Encik Syahri. Ya. Dari mana ni Encik Syahri? Saya daripada Bangsa. Daripada Bangsa. Ya. Ini ada apa masalah Cik Syahri? Bersama saya ni ada ni Cik Roslan daripada Bandaraya ni. Apa khabar Encik Roslan? Kabar baik. Ya, saya ada masalah lah Encik Roslan. Ya, silakan. Ni, jiran sebelah rumah saya ni. Ya, Cik Syahri, ada apa? Dia dulu, Ya. 12 tahun dulu, Ya. dia ada buat kenduri kahwin anak dia. Ya. Jadi masalah dia sekarang, kemah yang masa kenduri itu, dia pasang, Ya. masuk ke halaman rumah saya. Oh, ini kemah ni dia zen ke canvas ni? Semua ada. Semua Zen ada, ada, canvas ada, Oh, di banyak kemah ni Cik Syahri. kemah camping sekalipun ada. Oh, banyak ya? Ya. Ya. Kemudian apa masalah dia? Masalah dia, kemah-kemah tu, dia tak buka. Tak buka. Ya, dia tak buka sampai sekarang 12 tahun. 12 tahun lama dia. Ya, saya punya Oh. tanah tu, Ya. kering. Air tak ada kalau hujan, tak ada, rumput-rumput habis mati. Oh, jadi ini masalah Cik Syahri lah ni. Ya, saya harap pihak bandaraya dapat menyelesaikan masalah saya. Ya. Kita harap pihak berada dapat memberikan sedikit jawapan apa yang perlu kita ambil. Ini boleh berikan alamat ni tak ni? Ya, Cik boleh. Syahri? Di Bangsa di mana ni? Bangsa ni dekat Bukit Bangsa. Bukit Bangsa Ya. Ini dekat atas bukit ya? Ya, dekat hampir. Lereng bukit. Lereng tu kat tepi tu dekat ada satu pondok telefon. Ya. Belah belakang tu. Ya. Ada Ini pondok telefon ni telefon kad ke telefon shilling dia? telefon siling ni. Duit pun nak habis ni. Ya. Ya. Oh, ni dekat public phone lah ni. Ya, dekat depan rumah Ya. saya ni. Macam ni ya Cik Syahri. Cik Ya. Syahri dengar radio ya. Letak telefon dengar radio. Ya, terima kasih. Kita akan cuba memberikan jawapan ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, saudara, itu masalah daripada Cik Syahri yang berada di lereng Bukit Bangsa. Bagaimana ni Cik Roslan? Dia kata masalah dia sebab kemah ni dipasang oleh jirannya sampai 12 tahun ni tak buka-buka ni. Kalau mengikut undang-undang, dia boleh pasang kemah tu dalam tempoh 30 tahun sebenarnya. Memang ada undang-undang dia, kemah ni dipasang 30 tahun. Jadi sebab Encik Syahri ni tadi baru 12 tahun, dia kena tunggu lagi ni. Kena tunggu sampai 30 tahun baru dia boleh minta bandaraya ambil tindakan. Ini kalau lepas 30 tahun ni apa tindakan agaknya ni Cik Roslan? Selalunya kita akan tarik lesen TV dia ataupun lesen radio dia. Kita tarik, kemudian ni kita akan kenakan saman compound. Saman kupon ni berapa banyak ni? Ini mengikut pada ni lah, Encik Syahri tadi. Kalau Encik Syahri tu cakap 8 juta, kita ambil 8 juta. Jadi bandaraya akan ambil separuh lah. 4 juta bandaraya ambil, 4 juta Encik Syahri dapat lah. Ini kira menguntungkan ya Cik Roslan. Biasalah, bandaraya biasalah buat macam tu. Ya saudara, itu sedikit jawapan yang daripada Encik Roslan Diharap Encik Syahri telah berhati. Kita bukakan talian untuk panggilan seterusnya. Halo. Ya, selamat malam. Siang ni malam ke siang ni kat sana? Saya senja lah sini. Selamat senja, Cik Din. Selamat senja. Ni lah Cik Din dengar buka radio ni. Saya terdengar lah ni rancangan apa. Bandaraya ni. Anda ni. Ya. Jadi Ini boleh beritahu nama saudara? ni lupa je. Ya. Ni saya kawan panggil lah semua Radin ni Radin. Raden. Radin. Oh, ini keturunan Raja ni rasa ni Raden ni. Macam tu lah. Ya. Jadi kalau Cik Din rasa tak apalah panggil Radin je lah. Raden ya. Ya, ada apa masalah tu Cik Raden? Dan gini lah.
Di tentang jiran tadi pun ada seorang pemanggil tentang jiran juga ni. Jadi saya pun ingat nak tegur. Bukan tegur lah, saya nak mengadu ni sebenarnya. Ya. Tentang jiran saya tu. Silakan. Kat sebelah rumah jiran saya lah ni. Maksudnya selang 2 rumah lah ni. Jadi satu pagi tu dia letak sampah depan rumah dia. Ya. Ini sampah sarap ke sampah masyarakat ni, Cik Radin? Dia sebenarnya pun tak pastilah, tapi saya ingat ni sampah sarap. Sampah sarap lah ya. Sebab dia dalam beg plastik lah. Ya. Jadi dia letak dekat depan rumah dia tu. Jadi malam tu dia tak tutup. Jadi anjing dah sepah tadi. Oh, jadi anjing dah masuk dalam plastik tu lah? Anjing dah masuk dalam plastik tu. Anjing masuk pecah koyak semua. Apa benda buat lah kan. Jadi dia sekarang anjing tu ada lagi dalam plastik. Jadi ni bukan cerita pasal anjing ni sebenarnya ni. Oh, bukan pasal anjing ni? Jadi paginya tu orang bahagian persampahan lah. Persampahan tadi kan? Persampahan tu dia sapu pula sampah tu lah. Oh. Jadi kat sini masalahnya timbul kenapa dia sapu sampah tu. Sebab sampah tu dah tak ada lah sekarang di situ. Sampah tak ada bukti kita nak membuang sampah kan. Susah lah Cik Din tadi. Nanti pihak bandaraya tanya tentang sampah. Jadi kita susah nak jawab lah. Sebab besok pula sampah baru. Ya. Nanti saya pun faham dia. Maknanya bila bandaraya datang tengok sampah tak ada. Jadi tempat tu tempat buang sampah. Jadi bila tak ada sampah masalah lah ya tak? Masalah apa guna tu sampah? Ya. Cik Radin. Rumah tak ada sampah, kami juga yang susah. Nanti dia tak bagi tung sampah apa kat sini ya. Ya, ini memang satu masalah yang berat ni Cik Radin. Ini boleh Cik Radin beritahu ni, di mana ni alamat ni? Alamatnya sebenarnya tak berpastilah. Saya baru pindah sini lah ni. Ya, baru pindah. Tapi dekat sebelah tak boleh cakap lah ni. Sebelah ni lah, kedai segera ni. Ada kedai segera. Ada kedai yang buka 24 jam tu lah. 24 jam tu nak cakap tak boleh lah kan. Aircon ya kedai tu ya. Kedai aircon, sebelah tu ada minimarket. Jadi dekat sebelah Padang ada public phone lah kat. Ini Padang bola ke? Padang golf. Padang golf. Ya. Dekat situ lah kawasan perumahan kat. Ya, saya tahu. Saya biasa lalu situ tu. Tak tinggal rumah saya kerja. Bila singgah. Kerja Cik Radin. Kerja. Saya kerja dulu ya. Jadi macam inilah Cik Radin. Jadi Cik Din ni balik ni apa? Saya naik motor. Ya, naik motor pergi naik kereta, balik naik motor. Ya, bolehlah singgah kan dah pagi. Tak apa. Kalau saya gaya bila-bila gaya pun. Iyalah. Ini Cik Radin. Cik Radin. Kita dengar jawapan daripada bandaraya. Sini Cik Din. Ya. Rumah saya tu dekat sempang sebelah tu. Dia dekat corner lot tu. Ya. Di saya ada tambah depan. Jadi kalau Cik Din lalu depan rumah tu kan. Ya. Cik Din boleh nampak pagar warna merah. Warna merah ya. Sini peminat lah ni. Ikut Cik Din punya apa rencana ni. Okeylah Cik Din ya. Nak tanya sikit lagi lah. Ya. Ni balik pukul berapa Cik Din? Saya balik lambat ni selalu. Lambat. Saya rumah saya 24 jam lah macam kedai aircon tu lah. Ya. Saya selalu 8 hari saya di studio selalu. Okey, Cik Radin ya. Okey, Cik Radin jangan tanya lagi ya. Saya ada masalah boleh telefon lagi? Rasanya cukup lah Cik Radin sebab rancangan. Banyak lagi lah masalah ni nak cakap ni. Cik Radin boleh telefon lain kali. Tak boleh? Terus kamu tak boleh juga? Tak boleh Cik Radin, tak boleh. Ini sebab kita ada banyak pendengar-pendengar lain bikin masalah ya. Okey. Terima kasih. Kita sama dekat saudara lah ya. Ya Cik Radin. Okey. Jadi kita Waalaikumsalam. Okey. Macam-macam saudara masalah pendengar di Kota Raya ni. Ya, macam-macam keren lah begitulah. Dan kita dengar apa jawapan daripada Encik Roslan ya. Bagaimana ni Encik Roslan dengan masalah Encik Radin ni tadi? Ini masalah sampah ni kan. Sebenarnya bandaraya ambil berat. Memang kita akan ambil tindakan kalau sampah tu dia tak buang kan. Kita tak sukalah kalau bila kita lori datang ambil sampah tak ada. Jadi kalau sampah tak ada, kita macam orang kata buang masa lah. Minyak lori lagi, bayar pekerja lagi, tapi sampah tak ada kan. Jadi kita harap nanti kalau ada penghuni yang sampah dia kosong, tolong cari sampah mana-mana, isikan dalam tong tu. Supaya bandaraya boleh mengangkut sampah. Gitulah, jadi masalah Cik Syari itu senang saja sebenarnya. Cik Syari ni boleh buat sampah sendiri. Tak jadi masalah. Ya? Hello? Ya, ada panggilan. Kita ada panggilan. Saya Cik Radin tadi dah ni. Hello, ya Cik Radin lagi. Ya Cik Radin tadi. Ya Cik Radin. Tadi ada silap cakap tu nama saya bukan Cik Syari lah tadi. Iya kan? Cik Radin yang tanya saya yang tanya tu. Cik Radin. Ini Cik Radin ke Cik Syari sebenarnya ni? Ini Cik Radin cakap yang tanya. Tadi dia silap cakap lah tadi bandaraya tadi. Oh. Jadi kalau saudara mara saya dengar rancangan ni, dia tak tahu. Tak elok lah rasa. Tak manis lah dipandang. Tak manis lah. Ada ketimuran lah. Itu sajalah. Ya, okey. Terima kasih Cik Radin.
Ini tersilap nama tadi ni, Encik apa nama Roslan? Saya pun sebab sibuk memikirkan sampah, jadi nama ni kurang ingat lah. Saya kalau nama-nama sampah tu saya ingat. Ya, biasalah Cik Roslan Jadi apa kata kalau kita dengarkan pula boleh cakap kuat sikit tak? Hello. Ya. Ya. Ya, siapa tu? Ni saya Encik Carol. Carol. Dari mana ni Cik Carol? Saya daripada Pandan Indah. Pandan Indah. Ya. Apa masalah tu Cik? Ni masalah saya ni, saya baru pindah di rumah ni, rumah baru. Ya. Ni masalah dia depan rumah saya ni jalan dia dah berlubang. Jalan dia berlubang. Ya, ini jalan tar ke jalan tetapi ni? Jalan tar. Jalan tar. Ya, jalan tar. Ya, ya. Masalah dia, bila jalan dah berubang, bila air hujan, dia berlompak lah kan. Ya, jadi bertakung lah. air. Ya, ya. Masalah dia, jiran sebelah rumah saya, dia dah ternak ikan dalam tu. Oh, di jalan ni lah. Ya. Depan rumah Cik Carol ni. Depan betul-betul saya nak keluar rumah. Depan tu memang depan rumah saya betul lah. Kalau saya nak keluar rumah tu, kalau saya tak berhati-hati, saya akan masuk dalam kolam tu. Dalam lubang tu tadi. Terpijak ikan lah ni. Ya, jadi jiran sebelah rumah saya tu, dia telah ternak ikan dalam tu. Ikan. Jadi so, masalah ni. Sekarang, saya dah work kat dia. Yang kolam tu, saya punya. Sebab depan rumah lah ni. Ya, depan rumah. Ya. Tapi dia cakap, dia punya. Kerana ikan tu dia yang bela dalam tu. Jadi sekarang lubang ni Cik Carol punya ke siapa punya ni? Saya yang punya. Lubang depan jalan tu Cik Carol punya? Ya. Saya dah 3 kali bertumbuk dengan dia. I see. Saya dan dia sama-sama lah masuk ICU. Sama cedera parah lah ni? Cedera parah, teruk. Tapi saya lagi teruk lah kena. Ni saya tak puas. Jadi Cik Carol nak buat macam mana ni? Jadi pasal kalau saya gaduh dengan dia pun saya kalah. Jadi saya harap pihak bandaraya dapatlah menyelesaikan masalah kolam ni. Dapat menyelesaikan lah masalah. Ya, saya tak boleh tahan lagi dah ni. Sebab dia hari-hari jual ikan. Ini Cik Carol di mana ni? Di mana ni alamat ni? Di Pandan Indah tu dekat ada corner tu. Masuk dalam sikit. Alah senang ya rumah saya. Ini dekat dengan tangki air ke? Belah belakang tu. Sebelah loji tu? Ya. Ya. Situ tahu ya? Tahu. Saya biasa pergi loji tu. Saya selalu mandi sana. Ya. Ini itulah. Ini Cik Carol. Ya. Kita akan cuba dapatkan jawapan daripada bandaraya ya. Jadi Cik Carol jangan bersusah hatilah. Ni sekarang ni dekat luar ni, dekat depan rumah saya, jiran saya tengok ikan dia ni. Ni ada depan dia. Ni. Okey, jadi Cik Carol perhatikan saja, jangan kacau dia ya. Saya dah tak boleh tahan dah ni. Jangan kacau dia, nanti berlaku pertengkaran tak baik ya. Ya. Buruk akibat dia. Okey, terima kasih. Okey Cik Carol ya. Ya, Assalamualaikum. Dengar jawapan daripada bandaraya. Ya Cik Roslan, ini masalah ni lagi berat nampaknya ni. Berebut kolam ikan pula. Soal berebut kolam ikan ni sebenarnya bagi kami perkara biasa juga. Sebab dulu di Uganda dulu pernah berlaku perang saudara kerana berebut kolam ikan ni pada tahun 1941. Jadi saya pernah menyelesaikan kes ni 2 kali. Sekali di Sumatera Barat, sekali pun berebut kolam ikan. Berlaku juga perang saudara ni pasal kolam ni. Jadi masalah Cik Carol ni tadi, saya rasa Cik Carol perlu membuat surat bertulis kepada bandaraya. Bagi tahu bandaraya apa jenis ikan yang dipelihara, jantina dia dan juga kolam tu tadi, berapa dalam dia dan berapa isi padu air dia. Jadi bandaraya akan membuat analisa lah daripada situ. Baru kita boleh buat tindakan. Ya saudara, mungkin Saudara Carol telah berpuas hati dengan jawapan itu tadi. Dan nampaknya kita pada pukul ada satu panggilan lagi. Kita beri peluang untuk satu panggilan lagi. Halo. Ya, siapa di sana? Ni Encik. Ya. Ni nak cakap lah ni. Tadi suara Encik Roslan tu sama dengan suara saya lah. Jadi saya ingat ni nanti dulu ni. Saya ingat saya yang bercakap tadi kan. Jadi saya pun hilang lah. Akal konflik. Siapa ni? Ni saya nama pun Roslan kan ni. Nama Roslan juga? Nama pun Roslan juga. Dari mana ni? Saya daripada Jambut. Jadi dengar dari buka radio ni saya kereta ni dengan pakai handphone lah ni. Baru kereta ya? Baru beli. Boleh bunyikan horn sikit? Tintin. Dalam kereta ya? Jadi bila saya buka tu dengar suara dia sama. Jadi rasa tak sedap jugalah. Masalah lah ni? Masalah tu lah Encik. Itulah masalah dia. Jadi saya takut
sebab saya nak pergi rumah saudara saya. Saya cakap dengan bini saya. Ya. Jadi takut dia ingat saya dekat studio pula lah, Encik. Oh, ini kena nak beritahu bandaraya lah untuk selesaikan ni. Jangan bagi sama lah suara sangat. Tanya Betul. semua rakyat Malaysia. Suruh buat audition. Ya. Jadi kalau sama suara, Ya. jadi suruh dia ubah sikit lah. Okey. Terima kasih ya. Ya. Ya, kita akan cuba tanyakan pada Encik Ruslan masalah ini pun masalah yang perlu dijawab ni, Encik Ruslan. Saya pun terkejut juga dengan suara dia tadi tu. Macam serupa. Sebab, tapi yalah, biasa mak saya kata dulu ada 7 yang serupa di dunia ni. Jadi saya rasa Encik tu tadi mungkin yang ke-6 ataupun yang ke-5 lah. Jadi saya nak bawa kepada bandaraya pun masalah juga ni. Mungkin kita akan selesaikan untuk rancangan berikut nantilah pada minggu depan. Ya, saudara, kita sudah sampai ke penghujung rancangan. Dan semoga saudara akan berpuas hati dengan segala tugas yang dijalankan oleh bandaraya. Dan kita bertemu lagi di minggu hadapan dengan masalah-masalah yang baru. Selamat malam. Sampai jumpa lagi. Encik, siaran dah habis, Encik. Boleh. Saya tadi dah. Boleh clearkan lain, Encik. Jawapan dia tak puas hati lah ni. Kita dah habis rancangan. Rancangan dah habis, Encik. Encik, rancangan dah habis. Dah habis lah. Dah habis lah, saya nak balik dah ni. Ya, saudara, seperti kata orang, berbudi kepada tanah kita akan mendapat hasilnya, berbudi kepada orang kita akan mendapat hasilnya, kita akan berbudi kepada diri sendiri kita akan mendapat hasilnya. Begitulah kata-kata hikmat yang diungkapkan oleh Michael Asad Avron, seorang petani moden di Afrika. Dan pada kali ini kita akan menyingkap pengalaman beberapa orang petani jaya kita yang mengusahakan ternakan lipan di Segambut Barat dan juga di Ulu Kelang, Selangor. Kita jumpa dengan seorang petani di Negeri Sembilan dahulu ya, yang mengusahakan ternakan lipan ini ke Ulu Negeri Sembilan. Di Ulu Negeri Sembilan kita bertemu dengan seorang petani jaya, Encik Muhammad, yang kini berumur 99 tahun ya, 98 tahun kalau tak silap saya. Apa khabar Atuk saya boleh panggil Atuk dah tua ni saya panggil Atuk lah ya. Khabar baik. Ini sejak bila ni Atuk mengusahakan ternakan lipan ni? Lama dah Atuk buat ni. Atuk mula lipan ni masa Atuk dah dua dulu. Jadi kerajaan bagi bantuan lah kan, bagi baja semua. Jadi sekarang ni lipan Atuk banyak dah lah. Lebih kurang 800 ekor sekarang. 800 ekor ya. Jadi lipan-lipan apa yang Atuk ternak ni? Ada macam-macam. Lipan telur ada, lipan daging ada. Macam lipan telur tu dia bertelur banyak lah kan. Pakcik jual lah telur. Atuk jual telur tu dekat pasar malam dengan kat kedai lah. Ini apa lipan daging macam mana dia punya pasaran ya? Tak ada lah kalau nak kebab banyak tu tak ada. Atuk jual daripada tahun 70 sampai tahun 94 ni jual. Itu pun Atuk paksa dia beli. Atuk cakik leher dia, suruh beli baru dia beli. Ya, berapa harga seekor lipan ni, lipan telur ni Atuk? Lipan telur tu tengoklah macam mana. Kalau telur yang besar macam cansor tu mahal sikit, ada dua RM8 seekor. Kalau yang handsome tu RM12. Kalau buruk sikit RM2 je. Kadang-kadang pakcik bagi free je sebenarnya. Ya, ini pakcik boleh lipan ya. Apa makanan yang pakcik bagi?
Tak tentu. Dia dadak boleh. Makan kadang-kadang lalang. Atuk tak kira atuk apa sampai atuk beri makan. Kadang-kadang atuk apa beri kasut-kasut atuk yang lama-lama tu seluar bermakan dia. Lipan ni tak kira dah, senang boleh. Senang. Kita beri dia makan selipar boleh. Beri nasi sajuk boleh. Tak kira. Jadi bagaimana dengan bantuan baju yang dibagi oleh kerajaan itu? Baju ni sebenarnya atuk makan sendiri sebenarnya. Atuk tak ada beri lipat dah. Sebab kerajaan bagi kan lepas tu tri. Lepas tu tri lah ya tak? Atuk jangan bermain lah. Ini sebab ni rancang radio ni tu. Rancang radio ni kita akan siarkan di seluruh Malaysia ni. Ya kau. Atuk tak tahu atuk gurau tadi tu. Dia lepas tu baju tu kerajaan beri atuk makan lah kan. Atuk buat ke kodok. Pagi-pagi buat ke kodok baju ni. Jadi bolehlah tahan sikit umur pecik sekarang sampai umur atuk dah 90 tahun makan baju lah ni. Oh begitu ya. Jadi terima kasihlah sebab sudi di Temu Ramah. Ini Temu Ramah ni tak ada dapat duit ke ni? Ini tak ada Atuk, sebab kita buat Temu Ramah ni untuk halaman pertanian. Jadi kalau kita bagi duit tu itu untuk halaman bank. Oh lah halaman bank. Esok aku ada halaman bank datang dan interview ya. InsyaAllah kalau ada rezeki saya mengeluarkan rencana tu saya akan interview Atuk. Terima kasih ya Atuk. Sama-sama. Ya saudara, itulah tadi pengalaman bersama seorang petani kita di Ulu Negeri Sembilan. Dan kita dengarkan pula seorang lagi petani jaya kita yang mengusahakan ternakan ikan paus ya saudara di Laut Sulawesi di Indonesia. Kita bertemu dengan Pakcik Kabaputen, Kang Kabaputen namanya ni. Apa khabar Pakcik Kabaputen? Kabar baik. Wah, suara pakcik ni macam hero cerita silat Biasa. Karena dulu pakcik menuntut di Gunung Kabupaten lebih kurang 84 tahun dan terus berlakon untuk drama Ajan Sakti Maut Karjoko. Oh, jadi bagaimana pakcik memulakan ternakan ikan paus ini? Bola-bola perkara ini nggak sengaja. Pakcik sedang dalam perjalanan untuk berpiknik di Surabaya Utara. Tiba-tiba aja ada itu ikan paus. Lalu pakcik karate di tengkuknya dan bawa balik ke Sumatera Barat. Dan pakcik simpan dalam akuarium dalam lebih kurang 12 tahun hingga besar. Itu masa pakcik karate itu besar mana ikan paus? Oh, masa itu kecil aja, lebih kurang besar tapak kaki, lebih kurang tapak kaki. Masa karate itu, mak ikan paus itu ada di belakang. Tapi bila dia mau serang pakcik telah mengenakan ajian maut karik kaca komputer sampai dia mati kelemasan, dia tenggelam. Oh iya, jadi bagaimana pasaran ikan paus ini di Sumatera Barat, pakcik? Kalau mau dikata tentang pasaran gak berapa baik, karena di sini mereka nggak makan ikan paus. Jadi pakcik makan sekeluarga. Mula-mula 2 tahun pakcik makan ekornya, 3 tahun makan perutnya. Sekarang ini tinggal kepala. Mungkin sampai tahun depan baru habis. Oh begitu, ya saudara. Begitulah petani gigih kita di Sumatera Barat. Dan kita temui pula seorang petani berbangsa Cina yang mengusahakan ternakan tomato di segambut Selayang sebenarnya saudara. Apa kabar Uncle? Kabar baik. Ini Uncle mengusahakan ternakan tomato ya? Saya ini ternak tomatonya. Ternak tomato. Ini tomato ni sebenarnya tanaman ke haiwan ternakan sebenarnya ni? Mula-mula ini tomato itu sayurnya. Tapi sudah besar, dia sudah boleh jalan.
Kalau dia sulah jadi binatang. Oh. Ini tomato, bahasa kecil tomato besar dia dah besar jadi binatang ya. Itu dia jadi kalau lagi lama belah dia boleh jadi kuda. Oh, nampaknya ini satu usaha yang menguntungkan Pak Cik. Memang untung kalau kita sabar. Itu tomato, mula-mula tomato lagi besar tunggu dia jadi kambing. Lagi besar lagi dia jadi tu kuda. Kalau kita tunggu lagi 8 tahun, itu tomato dia boleh jadi sport car. Oh, itu satu yang cukup menguntungkan ya, apa Uncle? Jadi, apakah Uncle tidak pernah bercadang untuk menternak terung ataupun kubis? Saya bukan sama ternak itu terung sama kubis. Saya pernah ternak dulu, tapi bila itu kubis, dia sudah besarnya, dia telah jadi kudanya. Dia jadi apa tu Pak Cik? Dia jadi pinggan. Jadi saya ingat pinggan saya pergi dekat pasar malam boleh beli. Apa pasal mau tunggu 8 tahun, mau 8 pinggan. Oh, jadi sebab tu Pak Cik tak mau menternak kubis. Jadi bagaimana dengan terung? Ini telur lagi telur mau diletak. Itu telur lagi lambat besarnya. Itu saya belah telur dari pada tahun 70 sampai tahun 90 sudah 20 tahun dia jadi tali saja. Jadi tali saja? Itu tali ikatnya, tali plastiknya, salah untung. Oh, teruntung. Jadi beternak tomato lebih bagus ni berarti. Kalau ikut itu muku itu muku pertaniannya lebih untung kalau itu ternak anggur. Anggur lali kalau besar dia jadi bas. Oh, itu lebih untung ya. Tapi dia punya benih banyak susah mau dapatnya. Saya sudah pergi itu Amerika, saya dapat benih timun saja. Tu anggur tak lah. Oh, begitu ya. Jadi yang diharapkan Uncle akan berjaya di dalam perusahaan menternak tomato ini. Terima kasih Uncle. Sama-sama. Dari Dewan Sekolah Rendah Tamil Ulu Bertam Hilir Melaka dipersembahkan Berbalas Pantun. Ya, salam hormat, salam sejahtera saudara. Kita bertemu di dalam rancangan Berbalas Pantun yang mempertemukan dua pasukan daripada syarikat pembuat tayar di Johor Bahru dan Persatuan Wanita-Wanita Pembuat Batik di Melaka. Dan memperkenalkan di sebelah kanan saya 3 orang gadis-gadis jelita. Yang pertama, dipersilakan perkenalkan diri saudari. Ya, boleh kuat sikit tak? Nama saya Ati. Cik Ati ya. Ini Cik Ati ni memang penduduk asal Ulu Bertam Hilir ke? Tak. Ni duduk mana ni? Tak, saya tadi datang ikut mak saya dua kain. Oh, datang ikut mak dua kain ya. Jadi singgah di sini untuk bersama-sama menyertai berbalas pantun ya. Ya, saya tengok tak ada orang nak berani masuk, saya masuklah. Ya, okey. Jadi yang di sebelah Cik Ati ni boleh perkenalkan diri saudari yang berbaju merah itu. Betul, Rosman. Tapi dah jadi macam ni, semua orang panggil Rosemary. Rosemary ya. Rosemary. Cik Rosemary, seorang penternak ikan ke ni? Kalau tak silap saya. Mana ternak ikan, mana jahit kain. Jual kain. Jual kain ya. Sama duduk dekat rumah. Oh. Dan memperkenalkan pula peserta yang ketiga. Nama saya Emma. Emma ya. Ya. Emma berasal daripada mana? Saya berasal daripada Negeri Sembilan. Daripada Negeri Sembilan. Ya. Dah itu dia peserta-peserta di sebelah kanan saya terdiri daripada Wani Remita Ulu Bertam Melaka Hilir. Dan di sebelah kiri saya daripada syarikat pembuat tayar Johor Bahru memperkenalkan peserta yang pertama. Dah, sila perkenalkan diri saudara.
Saya Limtat. Ya, nama saudara siapa? Limtat. Ini saudara pembuat tayar. Saya bukan bikin saya itu tampal tayarnya. Itu workshop. Oh, workshop ya. Perkenalkan di sebelah saudara. Di sebelah saudara ni siapa ni yang berbaju biru ni? Nama saya Michael. Jadi tapi nama sebenarnya Nick Wafdi. Nick Wafdi Wafdi lah. Tapi sebab panggil Michael lah ni. Michael ni nama glamour lah. Nama glamour lah. Ya, dan di peserta yang hujung sekali yang abang yang bermisai lebat, handsome, macho. Boleh perkenalkan nama? Nama saya Syahrul. Syahrul ya? Ya. Syahrul Maizam. Ya, Syahrul. macam mana saudara tahu? Saya tengok dalam borang pendaftaran tadi. Ya, Dan Maizam. Syahrul Maizam ya? Ya. Dan tanpa membelengahkan masa ya, kita mulakan acara berbalas pantun ini. Kita dengarkan pantun yang pertama daripada Persatuan Wanita. Dipersilakan. Saya nak jualkan pantun ya. Dengar Ya. ya. Rama-rama terbang melayang. Terbang melayang di waktu senja. Kenapa orang bunuh orang? Sungguh jahat orang itu. Ya, itu dia sebuah pantun yang menceritakan tentang kehidupan manusia. Bagaimana jawapan dia? Yang berbaju biru, sila jawab. Dengar ya. Gunung Daik bercabang 3. Hancur badan di kandung tanah. Budi yang baik dikenang 2, 3 kucing berlari. Ya. Sungguh tepat sekali jawapannya. Dan kita dengarkan pula pantun, dipersilakan pula Encik Tat menjualkan pantun kepada Persatuan Wanita. Saya mau dua pantun sama itu ujung sekali ya dengar. Anak kambing jalan seorang diri membeli baju di rumah Nakumala. Kalau tuan membeli padi, kenapa ingin menampak saya? Ya, itu pantun daripada Encik Tat. Sungguh dalam maknanya. Mungkin satu falsafah ya. Boleh jawab? Susahlah nak jawab Cik Tat. Uh, Tempat nak jawab. Kalau tak boleh tengah pun siapa jawab? Tengah orang tengah punya. Silakan yang tengah. Cik Tat pilih yang tengah dia. Siapa yang tengah? Sila jawab. Tengah Cik. Ya, silakan. 2, 3 kucing berlari. Mana sama si kucing belang. Ku pinang tak dapat. Cik Tat yang ku ingin di mana apa benda nak cakap arti. Oi, ini lagi dalam maknanya. Ya. Nampaknya peserta kita hebat-hebat belaka. Masing-masing mengutarakan pantun-pantun yang terkini ya saudara. Dan nampaknya ya Cik Tat. Ya, saya mau dua pantun lagi satu kali boleh lah. Silakan. Nampaknya Cik Tat mempunyai banyak pantun untuk dijual pada ini. Silakan Cik Tat. Anak tenggiri di tengah kolam. Anak kolam di tengah tenggiri. Kalau ingin membeli ikan tenggiri, janganlah membeli di dalam kolam. Ya. Encik Tat. Sungguh hebat Encik Tat ini rupanya. Walaupun seorang berbahasa asing, tetapi mampu membuat pantun yang sungguh unik dan menarik. Ya, ada siapa yang jawab? Saya cuba jawab ya Cik Tat. Ya, silakan. Dengar ya. 2, 3 monyet terbang. Mana nak sama tupai terbang. Kalau kita orang yang baik, tentu kita banyak uang. Ya. Pantun yang dijawab tadi nampaknya sungguh bertepatan. Nampaknya semua peserta pantun kita tahu apa maksud yang tersirat dalam pantun yang unik ini. Dan setelah tadi kita mendengar peserta pantun ya daripada pembuat tayar menjual kepada peserta wanita, sekarang kita dengar apa pula pantun yang dijual oleh peserta wanita kepada pembuat tayar. Dipersilakan. Nak jual kepada siapa ni? Silakan. Ya, ni Cik nak jual pantun ni daripada Cik Emma sana tu. Ya. Dengar dia Cik Emma. Silakan. 2, 3 kedidi berlari. Gunung Daik bercabang 3.
Hancur badan dikandung tanah, budi yang baik di tanah sudah. Ya, itu dia. Itu dia pantunnya. Encik Emma, bagaimana jawapannya? Pantun tu agak sukar untuk saya jawab, tapi saya cubalah ya. Ya. Saya tak boleh lah. Tak boleh ya? Ya. Kalau tak boleh kita minta siapa boleh? Saya boleh, saya. Oh, Encik Tat lagi. Nampaknya Encik Tat mempunyai... Tak boleh Encik, ni satu kumpulan Encik. Mana boleh jual sini pun nak jawab sekalian. Saya boleh jawab apa? Ini kita tak mau pertengkaran, kita tak mau pertengkaran. Yalah, mana berlaku. boleh ni tadi Encik. Kita silakan Cik Tat jawab. Tak apalah ya. Boleh jawab kan Cik Emma? Tak apalah, kalau Cik Tat rasa nak jawabkan untuk saya pun, saya rela. Oh, ini nampaknya dia dah menyerahkan kepada Cik Tat untuk menjawab pantun ni. Dipersilakan Cik Tat. Terima kasih Emma. Bukan main lagi kotak dah. Kalau sudah boleh pantun Ya, boleh. Siap kau dalam bas ni. Kalau tuan membeli helikopter di Gunung Daik, Persatuan Negara memajukan negara kemana kita membeli bendera. Ya. Itu dia jawapan Cik Tat. Nampaknya Cik Tat ni bersemangat patriotik. Ya. Terima kasih Cik Tat. I love you. Sama-sama Emma. Itu dia nampaknya. Cik, ni saya nak jual dekat Encik Tat dah ni. Ini sebentar. Sekali lah. Nampaknya suasana semakin hangat saudara. Encik boleh lah ni. Saya pun sudah tak tahu lagi sekarang siapa yang menjual, siapa yang membeli sekarang ni. Ni geram Encik ni tak boleh tahan. Ya, silakan. Dengar ni Tat. Ya, silakan. Menjual helikopter di tengah bandar indah, maju membangun. Negara Malaysia, negara yang maju. Pada 2 kancil, engkau dah beli. Ya, pantun kereta. Itu. Bagaimana Cik Tat? Boleh ke jawab ni? Nampaknya semua peserta semuanya nampaknya seolah-olah marah kepada Cik Tat ni. Boleh ke jawab ni Cik Tat? Saya ingat ini pantun saya ala dengar dulu. Saya boleh jawab. Dari mana mau ke mana? Dari Johor mau ke Kedah. Kalau tuan pergi ke Kedah, jangan lupa beli rasa Kedah. Ya. Boleh saja dijawab oleh Cik Tat. Nampaknya Cik Tat ni memang handal orangnya ya. Ada lagi pantun dari kepada siapa? Ya, silakan. Saya Cik Ati tadi. Ya, Cik Ati. Ya, saya nak jualkan lagi sekali pada Cik Tat lah. Oh, kepada Cik Tat lagi. Bagaimana Cik Tat boleh terima ke? Boleh, saya tak ada kisahnya. Ya, silakan Cik Ati. Dengar ya Cik Tat. Ya, silakan. Anak kedede memakan padi. Padi dimakan di tengah hari. Kenapa budaya lepak menjadi-jadi? Tolong jawab Cik Tat di sana. Ya, itu dia Cik Tat. Budaya lepak makin menjadi-jadi. Bagaimana kita ingin mengatasinya? Banyak orang pakai itu kedidi punya bulung Itu pantun itu kedidi banyak lah pakai Salah kita saya boleh jawab. Itu pakai bulung lainnya. Bulung selindit atas pokok, bulung merbok di bawah pokok. Itu pokok ala bulung selindit. Apalagi bulung saya pakai itu bulung gagaknya. Gagak boleh bulung gagak itu dalam pokok. Kalau tuan panjat pokok, budaya lepak bawah pokok. Ya, itu jawapan daripada Cik Tat. Nampaknya masih boleh bertahan Cik Tat dengan pantun yang sungguh mencabar itu tadi. Dan seterusnya, nampaknya kita sudah hampir kesuntukan masa. Kita cuma dapat mendengar satu pantun saja lagi daripada Persatuan Wanita. Siapa yang agaknya yang berani ke hadapan? Saya. Ya, siapa nama tadi? Tadi nama Rosma lah, Rosemary, ya. Silap cakap. Ya, Rosemary. Silakan. Nak jawab pada siapa ni, Cik? Dengar betul-betul ni dekat Cik Tat lagi boleh? Cik Tat lagi. Boleh, nampaknya semuanya kepada Cik Tat ni. Silakan. Ya, silakan. Dengar Cik Tat. Sana burung, sini pun burung. Atas burung, bawah burung. Tepi burung, kanan pun burung.
depan dan belakang, di mananya burung? Oh, ini satu pantun yang cukup mencabar nih, Cik Tat. Kalau tadi kita menggunakan burung serindit dan apa, nampaknya Cik Rosemary menggunakan lebih banyak lagi burung. Bagaimana, Cik Tat? Saya tak mau pakai burung, saya mau pakai ikut laut punya binatang. Ya, silakan, Cik Tat. Anak sotong dalam laut. Anak laut dalam sotong. Itu sotong berenang dalam laut. Tidak boleh jumpa dalam taman burung. Ya, boleh juga dijawab oleh Cik Tat. Dan dengan pantun itu tadi, sekian saja berbalas pantun daripada Dewan Ulu Sekolah Rendah Samen Ulu Bertam Melaka Hilir. Hingga berjumpa lagi di masa akan datang. Majulah pantun untuk negara.